Berita Al-Hijrah 12 Muharram 31 Ogos. Suspek pukul remaja diburu. Malam ambang merdeka sibuk jual ketum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah malam ini bersama saya, Al-Muhsin Muhammad Noor. Kanak-kanak lelaki berusia 5 tahun ditemui mati lemas di parit jalan Padang Temusu 9.49 pagi tadi. Mayat Muhammad Wais Al-Hafiz Hamizal dijumpai pasukan penyelamat di air PPDA kira-kira 1.4 km dari lokasi dia terjatuh. Dalam kejadian petang semalam, Muhammad Wais dilapor hanyut sementara abangnya berjaya diselamatkan orang awam. Operasi pencarian dilakukan bermula 5.44 petang semalam dengan disertai 7 anggota dan 2 jentera termasuk Jentera Perkhidmatan Perubatan Kecemasan EMRS. Operasi turut dibantu unit anjing pengesan K9 dari Ibu Pejabat JPPM selain bantuan anggota dari BPB Tikam Batu. Sementara itu, Ketua Polis Daerah Kuala Muda Assistant Commissioner Azli Abu Shah turut mengesahkan kejadian. Mayat mangsa dihantar ke Hospital Sultan Abdul Halim untuk bedah siasat. Kes diklasifikasikan sebagai mati mengejut. Seorang remaja lelaki tidak sedarkan diri selepas dipukul sekumpulan lelaki bersenjatakan sepana dalam kejadian di Pantai Kelanang, Banting semalam. Dalam kejadian kira-kira jam 6.30 petang itu, mangsa berusia 19 tahun menunggang motosikal bersama rakannya ke Pantai Kelanang sebelum tiba-tiba dihalang oleh sekumpulan lelaki. Ketua Polis Daerah Kuala Langat Superintendent Azizan Tukiman dalam satu kenyataan berkata sebelum mangsa dipukul berlaku pertengkaran mulut dengan kumpulan berkenaan selepas mangsa bertanyakan mengenai tindakan mereka menghalang mangsa. Mangsa kemudian dipukul beramai-ramai dengan bersenjatakan sepana dan topi keledar hingga menyebabkannya tidak sedarkan diri dan cedera di muka. Malah orang ramai yang melihat kejadian dan datang membantu turut dipukul oleh kumpulan terbabit. Semua suspek kemudian melarikan diri dan usaha memburu mereka masih giat dijalankan. Mangsa yang cedera dikejarkan ke Hospital Banting untuk rawatan lanjut. Siasatan masih dijalankan dan 3 suspek sudah dikenal pasti manakala identiti beberapa lagi suspek lain masih dikesan dan usaha memburu semua suspek yang terbabit sedang giat dilakukan. Kes disiasat di bawah Seksyen 148 Kanun Kesiksaan. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah berkenan mengurniakan pembebasan awal kepada 13 banduan sempena sambutan Hari Kebangsaan ke-63. Perkenan Al-Sultan Abdullah ini dibuat menurut perkara 42 Perlembagaan Persekutuan dan susulan daripada Nasihat Lembaga Pengampunan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Labuan dan Putrajaya. Memetik bernama, Datuk Pengelola Bijaya Diraja Istana Negara, Datuk Ahmad Fadil Syamsuddin berkata, banduan berkenaan sebelum ini dijatuhkan hukuman penjara sepanjang hayat pada 28 Disember 2001 oleh Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur atas pertuduhan menurut Seksyen 121 Kanun Kesiksaan kerana berperang atau cuba berperang atau bersubahat berperang melawan Yang di-Pertuan Agong atau Raja atau Yang di-Pertua Negeri. 13 banduan berkenaan kemudian mengemukakan rayuan dan hasil mesyuarat ke-56 yang bersidang pada 24 Julai lalu Yang di-Pertuan Agong berkenan mengurniakan pembebasan awal kepada mereka berkuat kuasa Ogos ini. Ahmad Fadil berkata perkenan pembebasan awal itu bertujuan memberi peluang kepada mereka menunjukkan kelakuan baik untuk kembali ke pangkuan masyarakat dan kehidupan normal serta menjadi insan yang lebih baik. Sri Paduka turut menzahirkan harapan supaya mereka menjalani kehidupan baharu bersama keluarga tersayang dan masyarakat secara berfaedah dan masing-masing memainkan peranan sebagai rakyat berbakti kepada agama, bangsa dan negara. Opsaring pada malam ambang merdeka membawa kepada penahanan 48 lelaki dan seorang wanita yang dipercayai penagih dan menjadi tokan dadah. Operasi dengan kerjasama agensi anti dadah kebangsaan itu menyerbu ke lokasi yang dikenal pasti sebagai sarang penagihan dadah iaitu di sekitar Ara Damansara dan Mentari Court. Seorang lelaki berusia 40-an antara yang ditahan kerana memiliki 16 botol air ketum dalam bonet kereta miliknya dipercayai untuk dijual kepada pelanggan sekitar kawasan Desa Mentari.
Gaji saya dah ada 1,200, 1,300. Ini sampingan dah. Sampingan ni. Berapa lama dah jual ni? Ini bulan 5-6 bulan tu. 5-6 bulan. Semua jual kawasan ni lah. Dia semua tadi semua. Depan ni lah. Macam tadi dah. Ha. Mana luar kawasan ni. Saya main duduk dia dekat tu. Dia semua tadi ada jual tak? Tak ada dia tanya. Ha? Dia tanya. Saya memang tak buka tu. Dia sebenarnya saya tak buka tu. Buka. Tak buka. Takih juga kan? Kalau tak kena, menguap juga. Kalau tak kena menguap. Menguap. Jadi mengantuk lah. Mengantuk lah. Lepas 3 hari okey lah. Ada juga yang menjadikan pusat komuniti rela sebagai pot minum air ketum. Ketua Polis Daerah Petaling Jaya, Asisten Komisioner Nik Izani Muhammad Faisal berkata, operasi Ambang Merdeka itu tidak hanya fokus kepada jenayah narkotik, tetapi turut menjejaki individu yang melakukan jenayah jalanan, kongsi gelap serta pematuhan Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP. Lokasi tumpuan adalah sekitar kalau kita tengok dari segi PKPP tu, kita fokus kepada pusat-pusat hiburan. Mana yang buka lebih masa, kita akan jalankan pemeriksaan dan kita akan keluarkan pom-pom. Kawasan-kawasan yang sering dilalui oleh pemandu-pemandu yang memandu di bawah pengaruh alkohol dan juga bagi maklumat-maklumat yang kita terima. Operasi yang berakhir 3 pagi tadi disertai 298 anggota dan pegawai dari IPD Petaling Jaya. Hasil kerjasama AADK Selangor dan maklumat awam, beberapa sarang penagihan dikenal pasti. Satu lagi kluster baharu COVID-19 dikesan hari ini iaitu kluster bunga. Kluster yang disifatkan terpencil ini melibatkan kaki tangan yang bertugas dalam sebuah kapal di Pelabuhan Port Dickson Negeri Sembilan. Kapal itu sebelum ini mempunyai sejarah perjalanan dari Pelabuhan Singapura. Pada 28 Ogos, 34 kru kapal bertugas telah disaring dan 4 daripadanya positif, 6 negatif manakala 24 lagi masih menunggu keputusan. Kes positif COVID-19 kluster ini melibatkan 2 orang warga negara Malaysia dan 2 orang bukan warga negara. Sementara itu, kluster aktif di negara ini iaitu kluster Telaga Kedah yang melibatkan kaki tangan hospital merekodkan satu lagi kes baharu menjadikan jumlah keseluruhan sebanyak 5 kes. Kes kematian COVID-19 direkodkan 2 hari berturut-turut dengan satu lagi kematian baharu dilapor hari ini. Ini menjadikan jumlah keseluruhan meningkat kepada 127 kes. Kes kematian ke-127 merupakan lelaki warga negara Malaysia berumur 62 tahun dan mempunyai latar belakang penyakit kencing manis dan darah tinggi. Beliau merupakan salah satu kes positif dari kluster tawar yang dilaporkan pada 13 Ogos. Sementara itu, 6 kes baharu direkodkan hari ini di mana 4 adalah kes import manakala 2 kes penularan tempatan. Perangi COVID-19, satu perjuangan. Alhamdulillah, bertemu lagi. Sebelum negara mengecap kemerdekaan, pelbagai peristiwa pahit dilalui tokoh dan pejuang tanah air hingga khidmat mereka mempertahankan kedaulatan negara disanjung tinggi selepas 63 tahun dan dalam sejarah moden, rakyat ketika ini dianggap masih belum menang atau merdeka dalam menentang pandemik COVID-19 yang menjadi musuh utama negara ketika ini. Petugas Barisan Hadapan muncul sebagai wira tanah air yang sanggup bergadai nyawa demi kemerdekaan negara memerangi virus itu. Ikuti laporan disediakan wartawan Khadijah Faisal. Pengorbanan petugas Barisan Hadapan yang bertungkus lumus sejak tercetusnya gelombang pertama COVID-19 tahun lalu wajar dianggap perjuangan sebagai wira tanah air. Mereka sanggup meninggalkan keluarga tercinta demi tugas, berkorban masa, nyawa dan tenaga. Tiada istilah tidur dan makan yang cukup kerana ancaman virus yang tidak mengenal waktu. Sejak awal Januari sehingga kini, lebih 9,000 rakyat Malaysia disahkan positif COVID-19, malah 126 tewas kerana tidak mampu bertahan. Sempadan negara dijaga rapi siang dan malam agar tiada siapa yang dapat bolos yang mungkin menjadi pencetus kepada penularan COVID-19. Dr. Shalini Manikam, 33 tahun, antara pegawai perubatan yang terlibat secara langsung dalam merawat pesakit COVID-19.
Beliau berkata, tiada sedikit pun perasaan gentar ketika berdepan wabak yang membawa maut ini, asalkan beliau dapat menyelamatkan ribuan nyawa. Bagi diri saya rasa saya tak adalah takut. Takut nyawa saya terancam ke apa, saya tak rasa macam itulah. Sebab saya hari-hari saya berhadapan dengan pesakit, tak tahu mereka ada virus apa kat mereka, ada bakteria jenis apa. So memang it has to go on lah. Jadi doktor ni mula-mula memang masa nak masuk sekolah medical school tu memang matlamat tu nak tolong orang lah sebenarnya. That was my main prinsip lah, nak tolong orang. Tambah Syalini, tidak dapat meluangkan masa bersama keluarga antara pengalaman yang pahit buatnya. Namun perasaan itu dilupakan buat seketika. Pengalaman mengenakan pakaian peralatan perlindungan peribadi PPE juga perih. Pakai PPE yang berlapis-lapis tu memang panas berpeluh-peluh. Tambahan pula kemah tu kan kat luar hospital dalam cuaca panas tu memang akan berpeluh lipat kali ganda lah. So sometimes akan rasa dehydrated sangat, nak minum air pun susah, nak buka dan nak pasang balik memang tak convenient lah masa tu. Merdeka! 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 Tiap kali Malaysia menyambut kemerdekaan, antara yang paling diingati ialah barisan anggota keselamatan yang gugur ketika menewaskan musuh demi kemerdekaan tanah air. Saya sempat menemui veteran gerak khas 1965 Komando Darat Mustafa Jantan 83 tahun yang pernah berdepan dengan perjuangan menentang konfrontasi. Peristiwa itu menjadikannya lebih menghargai nikmat keamanan dan kebebasan. Adalah lebih berat rasa saya daripada yang dilakukan oleh pasukan pertahanan negara yang sebelum merdeka ataupun untuk mempertahankan kemerdekaan daripada musuh yang berbentuk manusia seperti kita. Oleh kerana kecekalan dan azam yang ikhlas daripada hati untuk menyelamatkan sesama rakyat, sesama bangsa, sesama negara untuk tidak mendatangkan jangkitan. Walaupun beliau ialah bekas pejuang kemerdekaan, namun baginya matlamat perjuangan dan pengorbanan petugas paling hadapan dahulu dan kini tidak ada bezanya. Dalam pada itu, beliau bersedih masih ada lagi individu yang tidak menghargai pengorbanan pejuang kemerdekaan dahulu, malah tidak kurang juga yang tidak prihatin dengan kecekalan barisan petugas hadapan yang berhabis-habisan memerangi COVID-19. Setiap kebebasan dan kemerdekaan pastinya ada perjuangan. Setiap perjuangan pastinya ada pengorbanan. Memerangi penjajah yang bentuknya manusia mahupun virus tetap sama. Matlamat mereka tetap sama, bergada nyawa demi rakyat dan negara tercinta. Oleh itu, hargailah setiap perjuangan dan pengorbanan petugas-petugas barisan hadapan. Mereka prihatin, kita prihatin, Malaysia prihatin. Saya mengucapkan selamat menyambut Hari Kemerdekaan kali ke-63. Khadijah Faisal, Berita Al-Hijrah. Sambutan kemerdekaan membawa erti yang cukup besar tentang kepentingan menjaga perpaduan selain menghargai nikmat keamanan. Menjadikan masjid sebagai medium penyatuan bagi masyarakat majmuk di negara ini, 250 jemaah dan anak kariah di 4 buah masjid wilayah persekutuan menyertai Kayuhan Barakah Santuni Asnaf. Mereka dalam masa sama menyerahkan bantuan asas kepada penduduk sekitar tanpa mengira bangsa mahupun agama. Antara masjid terlibat adalah Masjid Al-Akram Kampung Datuk Keramat, Masjid Muaz Jabal Setiwangsa, Masjid Usama Zaid Wangsa Maju dan Masjid Abu Ubaidah Al-Jarrah Taman Sri Rampai. Masjid ini perlu menyantuni anak-anak karya tanpa mengira bangsa dan juga agama, nak menunjukkan bahawa masjid adalah tempat ataupun pusat perpaduan bagi masyarakat. Kita akan laksanakan apa yang kami telah gariskan dalam pelan pengimarahan Masjid Wilayah Persekutuan, di mana salah satu daripadanya ialah moske, di mana masjid dijadikan sebagai tempat untuk kita menjaga kebajikan dan juga membantu asnaf dan juga anak-anak karya. Kayuhan Barakah Santuni Asnaf itu juga sebagai simbolik sambutan Hari Kemerdekaan selain mempromosikan gaya hidup sihat.
Kira-kira 80 asnaf menerima bantuan berbentuk barangan keperluan asas. Okey, hari ini kita ada buat kayuhan barakah. Sambil kita berkayuh ni, kita akan bagi sumbangan kepada asnaf-asnaf di area Istu Wangsa, Wangsa Maju dan Datuk Keramat. Sementara itu, Raja Muda Perlis Tuanku Said Faizuddin Putra Jamalul Lail berkenan berangkat menyertai program kayuhan basikal di Pulau Pinang sempena sambutan Hari Kebangsaan ke-63. Kayuhan Merdeka Inisiatif Baginda itu antara lain mahu memeriahkan sambutan kemerdekaan dan menyemai semangat patriotisme selain mengenang jasa pahlawan dan wiranegara. Tuanku Said Faizuddin Putra dan delegasi turut melawat perkampungan Cina di Jeti Lee dan juga Pulau Jerejak sambil beramah mesra dengan penduduk sekitar. Sementara itu, bagi Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia, YADIM, semarak dakwah sempena Hari Kebangsaan diteruskan dengan mendekati gelandangan, asnaf dan golongan memerlukan. Yang bukan sekadar di sini tetapi juga di 8 tempat yang lain di negeri-negeri yang lain. Konsepnya adalah bersih masjid, surau, santuni asnaf-asnaf, beri bantuan kepada mereka yang memerlukan. Di samping itu mengukur arah kiblat dan juga memberi sebanyak mungkin bantuan-bantuan yang mengikut kapasiti yang ada pada YADIM. Beliau ditemui selepas merasmikan program itu di Surau Projek Perumahan Rakyat PPR Sri Pantai Kuala Lumpur. Pengisian lain dalam semarak dakwah termasuklah street dakwah, sesi kaunseling, santai anak muda, tahsin Al-Quran dan program hiburan Islam. Agensi Pertahanan Maritim Malaysia APMM muncul sebagai wira tanah air yang melindungi perairan negara dari diceroboh selain mempertahankan kedaulatannya. Penghargaan ke atas anggota keselamatan itu dizahirkan menerusi eksersis APMM yang mewarnai sambutan kemerdekaan di Jambatan Angkat atau Drawbridge di Terengganu. Penduduk tempatan tidak melepaskan peluang itu dengan hadir seawal 7.30 pagi di jambatan ikonik negeri itu. Ketangkasan pasukan tindakan khas APMM untuk menyelamatkan nyawa dan harta benda daripada diserang lanun menggamit penonton yang hadir. Ia sekaligus mendedahkan bagaimana APMM memainkan peranan penting dalam melindungi perairan negara dari ancaman musuh. Turut diadakan lintas hormat 7 aset milik APMM termasuk helikopter. Walaupun program pada hari ini adalah bukan diadakan secara 100% rasmi, tapi apa yang kita buat hari ini adalah menandakan keterlibatan kita terhadap erti kemerdekaan, bagaimana kita nak merayakan menyambut kemerdekaan pada 31 Ogos itu pada hari ini. Turut hadir Timbalan Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Musti Ahmad Amzad Hashim dan Ketua Pengarah APMM Laksamana Maritim Datuk Muhammad Zubil Muhammad Som. Sudah 63 tahun negara mengecap kemerdekaan, hargailah pengorbanan yang telah dilakukan oleh perwira negara. Menyumbanglah ke tabung pahlawan Angkatan Tentera Malaysia sekarang. Haziq, jumpa kau kat sekolah ya. Bye. Bu, bila ya nak balik? Alung, jaga ibu, jaga adik ya. Kerinduan itu kian dirasai bersama penantiannya meniti hari. Ayah, ayah jangan risau. Alun jaga ibu, Alun jaga adik. Mereka adalah anak-anak perwira. Walau celik matanya tanah air sudah merdeka, namun mereka pasti mengerti dan menghargai sebuah pengorbanan yang suci dan murni.
Mereka layak diberi penghormatan atas segala pengorbanan yang telah dilakukan. Bantulah mereka dengan menyumbang ke tabung pahlawan. Sumbangan boleh disalurkan ke akaun Maybank yang tertera di bawah. Takut belon peledak, Israel terus serang Gaza. Bertemu lagi. Tentera Israel terus menyerang semenanjung Gaza buat 24 hari berturut-turut. Dalam serangan terbaru pagi semalam, rejim mengebom pangkalan pergerakan Hamas di selatan wilayah berkenaan. Namun tiada kematian mahupun kecederaan dilaporkan. Israel mengerah kereta kebalnya di sempadan bagi mengawal belon yang didakwa berisi bahan letupan untuk menyerang Zionis. Akibat takutkan belon pembakar itu, rejim turut melarang kemasukan bahan bakar untuk kegunaan satu-satunya pembekal tenaga elektrik di Gaza sehingga menyebabkan wilayah berkenaan bergelap. Rejim dilaporkan menyerang Gaza setiap hari sejak 6 Ogos lalu. Tindakan Zionis itu dilaporkan untuk memberi tekanan ke atas Hamas dan pada masa sama menyekat bantuan kemanusiaan ke wilayah berkenaan. Selain pangkalan Hamas di Gaza, Israel juga didakwa menyasar pusat perubatan di tebing barat. Sementara itu, di Baitul Maqdis, ribuan rakyat Israel memprotes di luar kediaman Benjamin Netanyahu supaya beliau meletak jawatan. Ia susulan Perdana Menteri Zionis itu dikaitkan dengan kesalahan rasuah dan kegagalannya menangani pandemik COVID-19 di negara haram itu. Dalam demonstrasi ini, rakyat mahu Netanyahu berundur dan mereka mengharapkan kehidupan yang lebih baik dan aman. And I'm here because I feel we have a corrupt and incompetent government and prime minister and political discourse that's very dividing, divisive and hateful. And we're led by criminals and we want to put an end to it and make a difference. Bagaimanapun, Netanyahu enggan berundur dan menafikan semua tuduhan berkenaan. Beliau juga mendakwa demonstrasi itu berpunca daripada puak haluan kiri kerajaan. Sebelum ini, pada fasa 1, Israel dilapor boleh mengawal penularan COVID-19, namun ia menjadi semakin buruk selepas pembukaan semula ekonomi negara haram itu. Sehingga kini, Israel mencatatkan 113,000 kes COVID-19 dengan 906 orang daripadanya maut. Israel mempunyai populasi penduduk 9 juta orang dan ketika ini mengalami kemelesetan pendapatan dan juga peningkatan pengangguran sebanyak 20%. Tahun lalu, Benjamin Netanyahu didakwa atas tuduhan rasuah, penipuan dan pecah amanah. Dalam usaha menyampai serta mengembangkan ilmu Al-Quran secara tepat dan sahih, Yayasan Pembangunan Ekonomi Malaysia (YPEM) mengambil inisiatif menawarkan kelas pengajian tajwid Al-Quran secara percuma. Tenaga pengajar YPEM, Razi Kamarul Hailan berkata, kelas tersebut juga memberi penekanan kepada surah Al-Fatihah serta bacaan-bacaan dalam solat. Dalam program Tajwid Al-Quran ini, kita mengendengahkan secara perincinya bagaimana cara membaca Al-Quran mengikut ilmu tajwid. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam program ini juga kita ada sesi temuduga ataupun muqabalah, yakni talaqi. Peserta boleh membaca. Kalau ada berlaku kesalahan, kita akan betulkan dan kita akan keluarkan sijil kalau sekiranya lulus bacaan ni. Menurut Razi, kelas talaki itu tidak saja mengajar teknik bacaan Al-Quran yang betul membabitkan makhraj huruf dan tajwid yang sempurna, tetapi juga terjemahan dan penjelasan ayat yang dibaca. Katanya kelas yang diadakan setiap hari Sabtu bermula pukul 8.30 pagi hingga 5.30 petang di YPEM Bukit Merah Lake Town itu menjadi antara platform terbaik bagi pelajar menimba ilmu berkenaan. Selain kelas tajwid, YPEM juga mengadakan kelas azan yang terbuka kepada para bilal dan muazzin. Kelas tersebut katanya akan mengajar sebutan kalimah azan secara amrum tauqifi atau sebutan yang tidak boleh berubah dan mesti tepat. Kedua-dua kelas tersebut telah bermula awal Januari lalu dan terbuka kepada sesiapa sahaja yang berminat untuk menyertainya. Bagi mereka yang berminat untuk turut serta, boleh terus ke YPEM atau menghubungi talian 05-890-0112 atau melayari laman web ypem.asia.
Konvoi Semarak Merdeka Melaka 2020 jelas membangkitkan semangat sambutan kemerdekaan apabila memilih Melaka, bandar bersejarah sebagai lokasi kunjungan. Ia sekaligus menjadi medium bagi mempromosikan lokasi pelancongan yang kaya pelbagai budaya dan bangsa. Ikuti laporan wartawan Nur Ayuni Johari yang mengikuti konvoi tersebut. Saya kini berada di Taman Mini Malaysia yang mempamerkan pelbagai jenis rumah tradisional di Malaysia dan ia merupakan salah satu lokasi utama pelancongan luar bandar yang menarik untuk dikunjungi. Taman Mini Malaysia dan ASEAN bukan sahaja menampilkan 13 jenis rumah di Malaysia, malah turut terdapat 9 jenis mini ASEAN. Uniknya pengunjung boleh melihat dan mengenali secara dekat rumah tradisional ini tanpa perlu melawati negeri dan negara tersebut. Selain itu, persembahan tarian tradisional Malaysia turut mewarnai keindahan budaya Melayu di negeri hantua ini. Para peserta konvoi juga turut mengunjungi Taman Rama-Rama dan Reptilia Malaysia. Dari sudut pelancongan pula, saya daripada Perak, wakili Presiden Perak Ria Pier. So saya rasa Melaka ni banyak tempat yang lagi boleh melonjakkan bagi Melaka ni dapat hidup ada sektor pelancongan. Saya tengok, saya memang tengok ada banyak lagi tempat yang boleh lagi explore. Boleh dilonjakkan dia punya, promosikan lagi dia punya pelancongan Melaka ni lah. Dan sepanjang kita punya program ni, kita banyak buat aktiviti. Contohnya kita macam ni memanah kan. Lepas tu kita dapat bersama-sama makan beradak. Lepas tu kita dapat disajikan dengan aktiviti tradisional lah, tradisional Melayu. Dalam mengimbau kembali sejarah di bumi Hantuah ini, mereka turut berkonvoi ke perkampungan Hantuah dan Galeri Demang Abdul Ghani di mana pelbagai aktiviti kebudayaan dipertontonkan, antaranya silat cekak dan memanah. Alhamdulillah selama 3 hari 2 malam program semua berjalan dengan lancar. Tercapai misi kita untuk melawati ataupun mengunjungi lokasi-lokasi menarik di negeri Melaka yang bersejarah ni. Dan apa sahaja jadual ataupun tentatif memang kita ikut on time. Semuanya memberi kerjasama yang baik daripada aspek masa. Jadi semua punctual lah. Itu yang menjadikan berjalan dengan sempurna lah. Macam apa yang kita nak sentuh seperti lokasi-lokasi ikut pelancongan, lokasi-lokasi yang mungkin orang tak tahu kan. Jadi semua kita dapat lakukan dan semua para peserta memberi kerjasama yang baik. Bertuahnya saya bersama kumpulan konvoi Semarak Merdeka 2020 ini apabila dapat menyusuri negeri yang mewah dengan pelbagai produk pelancongan ini bagi menyemarakkan bulan kemerdekaan meskipun negara masih lagi berperang dengan pandemik COVID-19. Kibarkan jalur gemilang anda, ayuh semarakan merdeka dalam norma baharu. Malaysia prihatin. Laporan Nur Ayuni Johari untuk Berita Al-Hijrah. Merdeka! 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 Sekian Berita Al-Hijrah. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-63. Hayatilah erti kemerdekaan. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Terima kasih barisan hadapan. Merdeka! 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 Kedamaian milik kita bersama. Amanah bangsa junjung selamanya. Abadikanlah jiwa dan raga